Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersambung lagi PDPR kita pada hari ini. Dengan tajuk kita hari ini adalah Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Okey, kita akan belajar tentang bidang akidah yang bertajuk Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Okey, murid-murid tahun 2 boleh merujuk kepada buku teks muka surat 61. Boleh tengok buku teks muka surat 61. Baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyatakan pengertian Al-Ahad dan As-Samad. Yang kedua, membaca dalil naqli dan ertinya. Yang ketiga, menganalisis dalil aqli nama Allah Al-Ahad dan As-Samad. Dan yang keempat, membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Ahad dan As-Samad melalui tindakan dalam kehidupan harian. Dan pengharapan hanya kepada Allah bagi menjawab. Kena tahu dulu apa maksud Al-Ahad dan As-Samad. Membaca dalil naqli, menganalisis dalil akli. Nanti kita tengok apa beza dalil naqli dengan dalil akli. Dan membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Ahad dan As-Samad melalui tindakan dalam kehidupan kita. Baik. Sebelum tu saya akan jelaskan mengenai dalil naqli dan dalil akli. Okay, dalil naqli adalah dalil yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala dalil naqli adalah dalil yang bukti yang kita boleh lihat dengan panca indera. Kita boleh gunakan panca indera untuk melihat buktinya. Baik. Okey, di sini kita dapat lihat fenomena di alam ini. Allah 4 musim yang dijadikan Allah ni semua atas kehendaknya, semua atas kekuasaan Allah, seperti musim panas, musim bunga, musim luruh dan musim salji. Ni di negara 4 musim lah, mungkin di negara kita tak terjadi 4 musim ni. Tulistiwa. Ini 4 musim ni semua merupakan fenomena alam ni adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi kita tengok dulu. Makna yang pertama adalah nama Allah daripada Al-Ahad. Kalau awak perasan, dalam 99 Asma'ul Husna, nama-nama Allah tersebut, Al-Ahad merupakan salah satu daripada nama-nama Allah. Jadi apa maksud Al-Ahad ni? Jangan awak dengar Al-Ahad terbayang hari Ahad pula. Hari ni memang hari Ahad. Jadi bersempena hari Ahad ni kita belajar tentang nama Allah Al-Ahad. Okey, kita tengok dulu apa maksud, apa pengertian Al-Ahad. Al-Ahad bererti Allah Maha Esa, tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Seperti kita tahu, Al-Ahad ni berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu wahid. Wahid kan satu, betul? Wahid pun berasal daripada Al-Ahad. Esa, tunggal. Maksudnya Allah hanya satu sahaja. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada banyak. Tunggal pun maksudnya satu. Maksudnya tak ada lebih daripada satu. Allah hanya satu dan tak ada benda lain yang kita layak sembah selain Allah sahaja yang berhak untuk disembah. Okey. Apa dalilnya? Dalil naqli, iaitu dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita petik dalil daripada surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Surah Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran pun Allah dah sebut tentang sifatnya, iaitu tunggal. Allah itu hanya satu yang Maha Esa. Berdasarkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allah yang Maha Esa. Okey, itu maksud Al-Ahad. Okey, kita tengok pula kepada dalil akli. Apa bukti Allah bersifat Al-Ahad? Sebagai contohnya, kejadian siang dan malam. Okey, kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik.
Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Macam kita tahulah, alam ini ada siang dan malam, ada waktu-waktu hujan, ada waktu bila ada musim sejuk, musim panas kan. Semua fenomena alam ini adalah aturan dan kuasa Allah. Cuba bayangkan kalau Allah lebih daripada satu. Mungkin ada Tuhan yang nak buat malam, ada yang nak buat siang, ada yang jadikan panas, ada yang jadikan hujan. Jadi kalau lebih daripada malapetaka kepada dunia ini. Jadi bila terjadinya fenomena siang malam, fenomena hujan panas, fenomena 4 musim, ini membuktikan Tuhan itu hanya satu yang mentadbir alam ini. Dia sahaja yang berhak, dia sahaja yang berkuasa menentukan apa yang terjadi pada alam ini. Itu salah satu bukti yang kita boleh lihat akan sifat Allah Al-Ahad yang bermaksud Allah Maha Esa ataupun Tunggal. Okey, nilai yang kita dapat daripada sifat Allah Al-Ahad ni, kita perhatikan alam semesta untuk menambah keimanan kepada Allah. Kita boleh lihat macam mana Allah jadikan pokok. Kita boleh lihat macam mana Allah ciptakan matahari. Allah jadikan matahari dan bulan. Macam mana Allah jadikan langit dan bumi. Macam mana Allah jadikan pokok hijau dan haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Macam mana Allah jadikan diri kita. Diri kita pun bukti akan kekuasaan Allah. Betapa Allah hanya satu yang berkuasa mentadbir sekalian alam ini. Okey. Itu sifat Allah Al-Ahad. Seterusnya kita pergi kepada nama Allah yang kedua ataupun sifat Allah yang kedua itu As-Samad. Seperti kita tahu As-Samad bererti Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Maksudnya Allah ni memang sifat dia melindungi hamba-hambanya, melindungi makhluk yang dijadikannya. Dan tempat tumpuan segala hajat maksudnya segala hajat yang kita nak, segala hajat yang kita mahukan, segala kemahuan yang kita hajati, hendaklah kita minta kepada Allah. Hanya Allah sahaja tempat kita memohon sesuatu. Dalil naklinya daripada surah Al-Ikhlas juga, ayat yang kedua. Allahus Samad. Yang bermaksud Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Maksud As-Samad tu dan tempat untuk memohon segala hajat. Maksudnya As-Samad ni Allah Maha melindungi kita dan Allah tempat untuk kita memohon sesuatu. Apa-apa yang kita nak pada apa-apa yang kita mahukan dalam dunia ini, kita mohonlah kepada Allah. Bukan minta dengan orang lain. Kalau kita minta dengan orang lain, mungkin antaranya bantuannya daripada Allah. Contohnya kita minta duit belanja. Kita nak pergi sekolah, kita minta ibu bagi duit belanja. Nak makan kat kantin kan. Ibu pun bagilah RM5. RM5 tu rezeki daripada siapa? Daripada Allah. Itulah. Contohnya kita nak berjaya dalam peperiksaan. Kita nak boleh jawab peperiksaan. Ataupun kita nak menjadi orang yang pandai. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudahkan urusan kita. Menjadikan kita orang yang pandai, orang yang beriman. Itu maksud As-Samad. Maksudnya apa-apa sahaja hajat. Okay, kita tengok pula dalil akli Allah bersifat As-Samad. Kalau kita nampak planet-planet yang Allah jadikan di cakrawala, ada 8 planet kan. Semua itu Allah jadikan. Dan Allah yang melindungi setiap apa yang dijadikan. Kalau Allah tak lindung planet-planet yang Allah jadikan ni, kalau Allah tak jaga, habis berkecamuk. Habis huru-hara. Berlanggar salah satu planet. Habis jadi kita. Hancurlah makhluk yang Allah jadikan. Hancurlah kita semua. Okey. Allah menciptakan seluruh alam. Dan Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Allah mencipta kita, mencipta alam ini dan Allah juga melindungi kita. Okey. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung.
Jangan kata alam yang besar ni. Kadang burung di atas pokok pun perlukan bergantung pada Allah. Kalau Allah tak tetapkan rezeki dia, contoh rezekinya dapat makanan tersebut, dia pun tak dapat rezeki, tak dapat makanan. Kita pun sama. Kalau kita tak memohon kepada Allah, kita tak berhajat kepada Allah, macam mana Allah nak bagi? Kita kena berharap kepada Allah. Hanya Allah saja tempat kita memohon sesuatu. Ini seterusnya, apa tindakan kita untuk membuktikan kita beriman terhadap Al-Ahad dan As-Samad? Yang pertama, beriman kepada Allah semata-mata. Ini pentinglah sebagai kita sebagai orang Islam, hanya Allah sahaja tempat kita beriman. Jangan kita percaya selain daripada Allah dengan cara tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu dan sentiasa beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Itu masuk As-Samad tadi tu. Allah sahaja tempat kita memohon pertolongan. Dengan rajin berdoa dan melakukan solat hajat. Itu salah satu caralah membuktikan taat. Macam mana nak jadi Muslim yang taat ni? Yang pertama, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kita memang kita minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau kita sekadar minta, tapi tak berusaha, kita tawakal je minta kepada Allah, tapi tak ada usaha, tak guna juga. Kita minta kepada Allah, jadikan aku orang yang pandai. Tapi kita tak nak baca buku. Macam mana Allah nak bagi kalau tak ada usaha, betul? Bila kita berusaha sungguh-sungguh, kita yakin dengan pertolongan Allah. Kita yakin Allah akan tolong kita. Dan yang ketiga, sentiasa muhasabah diri. Maksudnya kita kena sedar diri kita ni hamba Allah. Maksudnya, walaupun sehebat mana pun kita takkan dapat menandingi kekuasaan Allah. Nilai kat sini kita dapat lihat, amal soleh ni lambang keimanan. Maksudnya kalau kita orang yang beriman, kita kenalah beramal soleh. Sentiasa melakukan kebaikan. Baik, jadi rumusan pembelajaran kita pada hari ini, jadikan usaha, doa dan tawakal sebagai kan kita orang yang seimbang. Orang beriman yang seimbang. Maksudnya, kita percaya, kita yakin Allah sahaja yang berkuasa menjadikan sesuatu, berkuasa melakukan sesuatu. Jadi kita sebagai hamba, kita hanya bermohon kepada Allah. Kita berusaha, di samping kita berusaha, kita berhajat, kita yakin akan pertolongan Allah. Jadi Ustaz harap apa yang kita belajar pada hari ini, kita dapat amalkan dan kita dapat sematkan dalam diri kita masing-masing tentang kekuasaan Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang insya-Allah.